InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang menarik. Pada asalnya slide ni dibuat ada dua penerangan. Satu, saya dijemput pada tahun 2018 oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, untuk memberikan penerangan tentang pemikiran liberal. Yang menariknya, waktu memberikan penerangan tentang pemikiran liberal tu, saya tak dimaklumkan pun tentang situasi yang sebenar. Bila saya sampai Dewan Majlis Bandaraya waktu tu kat PJ, saya dikawal oleh pegawai penguatkuasa beruniform. Saya pun terkejut tak? Pasal ada pengawal ataupun penguatkuasa beruniform yang kawal ni. Pagi tu baru diinform. Dia kata, doktor, PJ ni kawasan Siti Kasim. Jadi sebelum ni kita memang pernah kena provoke dah. Jadi tuan-tuan yang terkejut sangat dengan nama tu. Jadi ada certain kawasan, bila kita cuba beri penerangan, memang akan ada orang provoke, terutama tentang pemikiran ataupun isu tentang hak asasi kemanusiaan. Jadi ada beberapa perkara yang saya fikir kita kena faham, yang sebelum dia merasap ke dalam pemikiran anak-anak muda kita. Kali kedua saya dijemput tahun lepas di UM dalam isu yang sama juga, membentangkan tentang isu-isu tentang pemikiran yang rosak di media sosial. Pada hakikatnya sebenarnya perbincangan pada malam ni secara umum saya akan bahagikan kepada beberapa perkara. Pertama, tentang salah faham. Yang kedua, kita akan analisis penghujahan yang dibawa oleh golongan yang membawa salah faham ni, yang dipetik daripada Quran dan hadis sendiri. Nanti tuan-tuan tengok. Yang ketiga, kita akan tengok corak pemikiran diorang macam mana. Saya minta maaf dulu awal-awal, takut-takut topik ni akan memberikan satu keberatan ataupun memberikan satu rasa macam berat. Biasa kuliah maghrib ni biasa orang santai-santai, orang gelak-gelak tapi yang ni dah jadi macam kuliah akademik sikit. Yang keempat, kita akan bagi cadangan dan kesimpulan. Biasanya tema argumen dia akan berlari ataupun bersekitarkan kepada beberapa perkara yang dalam media sosial ataupun pemikiran moden sekarang. Yang pertama, tuan-tuan akan perhatikan mereka akan menilai semula hukum syarak yang ada pada hari ini. Nanti saya akan bagi contoh yang paling trending sekali sebenarnya isu LGBT. Sehingga sampai satu tahap mereka menyatakan sebenarnya Allah Ta'ala tak larang LGBT. Kalau tuan-tuan sukakan lelaki, tuan-tuan boleh sukakan lelaki, ada ayat Quran yang membenarkan. Ini yang menarik ni. So ada ayat Quran yang membenarkan. Ini salah faham yang saya harap kita faham, kerana kita bimbang orang muda yang akan ambil benda ni. Kalau kita tak sambut pun akan ada orang yang akan sambut. Yang keduanya adalah berkenaan tentang ideologi liberalism dan pluralism ni tadi, tentang modernism, kemudian pluralism, kemudian humanism, kemudian kesamaraan ini feminism. Feminism ni pun akan dipelopori oleh Sisters in Islam. Tuan-tuan pun kenal, dia telah diwartakan sebagai sesat dan menyeleweng oleh warta ataupun Fatwa Negeri Selangor. Kemudian dia fight back, dia lawan balik pada tahun 2014 sehingga hari ini berlanjutan. Saya kira benda ni satu perkara yang amat membimbangkan. Ada satu NGO boleh lawan fatwa. Jadi saya kira perkara ni agak serius juga. Penilaian semula hukum syarak, yang ni isu pertama yang akan kita bincangkan juga, yang paling trending sekali pada 2 tahun kebelakangan ini sebenarnya adalah berkenaan tentang isu LGBT. Kalau tuan-tuan perasan, pada tahun 2018 kita telah menangkap, bukan saya, penguatkuasa telah menangkap ada satu pesta gay di Bangi. Bangi ni kawasan orang Melayu tau. Bangi ni kira kawasan penempatan orang Melayu antara yang teramai, Bangi dengan Shah Alam. Tapi bila dah ada pesta gay, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana keadaan, yang mana majoriti orangnya adalah Muslim. Tapi bagaimana boleh dapat pesta gay ni tadi dilaksana ataupun dianjurkan di Bangi. Pada tahun 2019, kumpulan ni didakwa. Ada 5 orang yang melakukan didakwa atas kes. Dia sebenarnya kita tak ada akta tentang LGBT. Ini saya nak cerita tuan-tuan. Saya pernah mengajar di Masjid Anstag. Ada seorang penguatkuasa datang kepada saya lepas saya mengajar. Dia kata, saya nak tanya doktor, sebenarnya macam mana kita nak dakwa golongan LGBT, sebab kita tak ada akta tentang LGBT sebenarnya. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan perasan, pegawai penguatkuasa dia akan tunggu sehingga orang tu buat. Kerana dia hanya boleh menangkap kalau dia bogel lah. Kalau macam yang gay ni mungkin bogel lah. Kerana kat situ yang dia boleh dakwa atas kesalahan, maknanya tidak berlaku sopan. Macam tu je. Tidak berlaku sopan, dia tak boleh. Kita tidak ada, kalau tak silap saya yang ni yang saya dimaklumkan. Jadi memang dia akan tunggu tu
Sehinggalah pada pendakwaan ataupun pada isu ni, pada November 2019, hakim sendiri marah kalau tuan-tuan tengok kamu dah kahwin, dah ada isteri tapi buat perkara begini, kamu khianat keluarga kamu. Berarti situasi ni ataupun fenomena ni bukan melanda orang muda sahaja yang bujang. Yang kita bimbang ni para suami sendiri boleh terjebak. Yang kita bimbang para suami sendiri boleh terjebak. Apa yang menyedihkan adalah bila mana ada golongan yang mempertahankan isu ni. Ada solidariti yang diberikan mempertahankan hak gay di mahkamah syariah ni. I am in Syariah High Court right now giving support to 5 gay men that were just sentenced to 6 months of imprisonment ni tadi. Akan ada golongan yang cuba mempertahankan hak kumpulan gay ni tadi. Tak apalah dia mempertahankan barangkali atas perjuangan. Bukan tak apa pun, maksud saya maknanya heran dia orang mempertahankan hak gay ni. Tetapi yang lebih membimbangkan saya, ini tak paling selingan, ini sisters juga pun kacau Nanti tuan-tuan tengok sampai satu tahap dia berarak untuk ni tahun lepas juga berarak untuk mempertahankan hak diorang atas nama hak peribadi diorang, hak kehendak peribadi diorang. Apa yang lebih membimbangkan adalah bagaimana mereka berhujah. Yang ni saya nak bawa pada tuan-tuan sebenarnya. Pengujahan golongan ini adalah berdasarkan Quran sendiri. Pada dia asas yang pertama, Quran tidak melarang percintaan sejenis. Quran tidak melarang percintaan sejenis. Idea ni dibawa oleh Irsyad Manji. Kita pernah bawa, bukan kita lah. Maksud bila saya cakap kita ni orang Malaysia bukan saya yang bawa masuk. Ada orang pernah bawa masuk Irsyad Manji ni untuk dibedah buku dia ataupun diberikan penerangan tentang macam mana penghujahan yang dia bawa. Pada dia kata the Quran says God breathed life in a single soul. Allah jadikan kita min nafsin wahidah. Dalam Quran dia saya bawa ayat ni tuan-tuan Dia kata allazi khalaqakum ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan jadikan kamu, God breathed life in a single soul. Tuhan jadikan kamu daripada single soul, daripada jiwa yang satu, min nafsin wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha, dan created its spouse. Tuhan jadikan kita pasangan. What genders are the soul and the spouse? The Quran is silent. Dalam Quran dia kata Allah Ta'ala tak mention. Allah Ta'ala mention khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan jadikan kita daripada pasangan. Wa ja'ala minha zawjaha. Tuhan jadikan kita daripada jiwa yang satu. Tuhan jadikan kita pasangan. Tapi apa ataupun siapa pasangan kita, Tuhan tak mention dalam Quran. Jadi kalau pasangan saya, kalau saya minat lelaki, barangkali pasangan saya lelaki. Kerana Allah Ta'ala tak mention dalam Quran pasangan saya. Dia mengejar macam tu Mana Allah Ta'ala tak mention siapa pasangan saya. Jadi dia kata sebenarnya tak jadi masalah pun. Dia ambil ayat Quran balik untuk guna mengharuskan ataupun menghalalkan tentang pemikiran LGBT ni tadi tuan-tuan Akhirnya kalau tuan-tuan perasan pada tahun 2016, Irsyad Manji ni seorang perempuan. Akhirnya dia kahwin juga dengan orang perempuan. Kerana dia berpegang barangkali pada pemikiran yang sedemikian tu sendiri tadi. Jadi yang ni tuan-tuan fikir macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan, sebenarnya dia orang guna balik ayat Quran. Pada dia Allah Ta'ala jadikan pasangan kita, tidak, Allah Ta'ala tak mention siapa ataupun atas jantina apa pasangan kita. Yang ni yang kita kata mengelirukan ni. Maknanya diguna ayat Quran untuk membenarkan agenda LGBT dia tu tadi. Jadi pada hakikatnya nanti saya simpulkan, tuan-tuan tengok sebenarnya ayat ni diambil sekerat sahaja. Kalau tuan-tuan baca habis ayat ni, Allah Ta'ala kata khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan jadikan kamu daripada jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Tuhan jadikan kita pasangan. Memang Allah Ta'ala tak mention pasangan kita lelaki ataupun perempuan. Tapi lepas tu Allah Ta'ala sebut wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada pasangan tadi Allah Ta'ala kembangkan kepada lelaki dan perempuan. Secara fitrahnya kalau lelaki kahwin dengan lelaki boleh dapat anak tuan-tuan. Tak boleh dapat anak. Dia tak kena pun dengan ayat yang digunakan sebagai hujah tu tadi. Hujah tu hanya diambil sekerat, di-frame dalam satu framework supaya kita faham begitu. Kemudian kita rasakan sebenarnya tak salah pun begitu. Sedangkan ayat tu tak diambil secara habis pun. Secara hakikat ke kalau kita tengok sampai ayat tu habis, berarti Allah Ta'ala kata memang Allah Ta'ala akan biarkan daripada pasangan tu kepada anak lelaki dan anak perempuan.
Kalaulah lelaki kahwin dengan lelaki, secara fitrahnya memang tak boleh dapat anak pun. Walaupun sekarang ni macam-macam teknologi untuk develop lelaki kahwin dengan lelaki dapat anak kalau tuan-tuan tengok kat barat. Tetapi secara fitrahnya dia tak berlaku begitu. Ini kebimbangan kita. Sebenarnya penghujahan mereka ni semakin lama semakin kreatif. Tuan-tuan tengok nanti banyak lagi penghujahan yang dia bawa tu tadi. Ini yang salah satu yang biasanya. Hakikatnya kronologi buku Irsyad Manji ni dibawa awal dah. Kalau saya tengok daripada 2011 lagi, idea ataupun usaha untuk memahamkan masyarakat tentang pemikiran sebegini dah dibawa awal dah. Tapi kalau tuan-tuan perasan start 2018 sebenarnya, saya kira maknanya ada kebebasan media sikit dalam tempoh yang Malaysia baru. Jadi adalah maknanya muncullah idea-idea sebegini dengan lebih longgar. Sebenarnya idea dia asalnya dah mula berada, dan kesan dia tuan-tuan tengok hari ni, pattern orang yang kena penyakit HIV ni dah tak datang daripada jarum dah. Tahun 80-an memang kebanyakannya datang daripada jarum dadah tu sendiri. Tapi kalau tuan-tuan tengok laporan Kementerian Kesihatan, pattern orang yang dijangkiti HIV ni 80% datang daripada orang golongan MSM dia orang panggil, ataupun man to man ni tadi. Hati-hati tuan-tuan. Saya bagi nasihat ni, ramai budak usim kat ni, saya kira budak usim kena ambil perhatian jugalah. Even yang dah kahwin pun ambil perhatian juga. Sebab tadi kita tengok yang kena tangkap pun dah kahwin pun ada kan. Jangan main-main tuan-tuan. Nanti dia berhujang dengan Al-Quran pula, kata oh tak larang. Macam ni pening kita. Itu yang pertamanya, penggunaan ayat Quran tu sendiri.